Ke Malaysia. Kalau tadi kita berbicara berkenaan remaja, sekarang ini kita akan berbicara berkenaan Parlimen Belia. Bagaimana melalui Parlimen Belia ini akan melahirkan, akan menggilap pemimpin-pemimpin muda yang menjadi harapan kepada negara kita kelak. Dan bersama kita yang akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi, saya kenalkan Dr. Zainah binti Sharif, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pembangunan Belia, Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Belia dan Sukan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, sebagai permulaan, jadi mungkin doktor boleh kongsikanlah kepada kami semua, iaitu berkenaan dengan program Parlimen Belia Malaysia di bawah Kementerian Belia dan juga Sukan Malaysia telah pun mula menempa nama sebagai salah satu program yang telah pun berjaya menggilap dan juga melahirkan ramai pemimpin-pemimpin muda negara sejak ianya mula diperkenal oleh KBS sendiri. Jadi apa latar belakang program ini dan juga objektif pelaksanaannya? Silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada RTM, kepada SPM yang memberi ruang perkongsian pada pagi inilah. Parlimen Belia sebenarnya telah mula diusahakan inisiatif ini sejak 2010. Yang mana pada masa itu dianjurkan makmal transformasi pembangunan belia. Jadi dibincangkan dan diperhalusi daripada 2010-2015 baru dilaksanakan. Yang batch yang pertama lah. Sekarang dah ada 3 batch. Batch setiap batch tu 2 tahun lah tempoh memegang jawatan. Sehingga kini dah ada 424 orang ahli Parlimen Belia. Dan sejak diwujudkan daripada tahun 2015, mereka telah bersidang lebih kurang 10 kali persidangan. Kalau termasuk tahun ini dah 11 kali persidangan lah, dengan membahaskan 57 usul. Jadi banyak kupasan-kupasan mereka yang idea-idea anak muda diketengahkan. Jadi objektif kenapa diwujudkan Parlimen Belia ni, Parlimen Belia ni adalah program, satu program yang menyediakan platform untuk anak-anak muda menyuarakan pendapat, idea untuk kita jadikan garapan dalam pembuatan polisi. Jadi kalau ikutkan 3 objektif utama kepada Parlimen Belia ni adalah nak menggilap dia orang punya kemahiran memimpin, juga untuk menyediakan platform kepada mereka memahami bagaimana kerajaan mengurus tadbir sistem tadbiran, bagaimana sesuatu polisi dibuat. Sebab kita tak naklah anak muda ni asyik komplain je kan. Tapi dia tahu bagaimana proses-proses untuk membuat polisi itu bukan sekelip mata. Ada banyak usulnya, ada banyak input-input yang perlu digarapkan. Dan of course mereka ni menjadi salah satu ejen anak muda lah yang untuk orang kata mengenengahkan apa trend pembangunan belia masa kini untuk disesuaikan dengan inisiatif kerajaan. Itu antara in general lah kenapa diwujudkan Parlimen Belia Malaysia. Dan kita sedia maklum Parlimen Belia ini sudah pastinya telah melahirkan ramai pemimpin-pemimpin muda yang berbakat, Doktor. Dalam situasi semasa sekarang ini, kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Sebelum ini 2 tahun direhatkan Parlimen Belia ini. Jadi sekarang ini persidangan akan dimulakan dalam jangka masa terdekat ini. Jadi bagaimana sasaran ataupun apakah yang akan menjadi perhatian dalam persidangan kali ini, Doktor? First, saya rasa untuk tempoh 2 tahun ini mereka bukan direhatkan. Mungkin yang lebih tepat bila Parlimen Belia tidak bersidang di Parlimen secara fizikal. Jadi seolah-olah mereka ni macam tidak ada aktiviti. Tapi semua ni adalah ialah semua kita tahu ada pandemik yang mengekang kita daripada nak bersidang secara fizikal. Tapi di peringkat Kementerian Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan Negara, kita mengendalikan program town hall secara virtual. So kita kalau ikutkan pada tahun 2020 kita ada buat 9 siri town hall secara virtual ni melibatkan ahli Parlimen Belia ni yang mengupas pelbagai isu lah dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi kejayaan pendidikan dan sebagainya lah. Jadi sebenarnya kalau dari segi pengisian aktiviti dalam tempoh 2 tahun walaupun dalam keadaan pandemik, selain daripada aktiviti online, ahli Parlimen Belia ni juga aktif melaksanakan program-program kemasyarakatan. Macam contoh masa pandemik ada ahli Parlimen Belia Negeri Johor dan Selangor dengan menggunakan pertukaran daripada kerajaan negeri, mereka melaksanakan gerobok makanan untuk membantu masyarakat yang terkesan lah. Jadi pada saya, sebab ahli Parlimen Belia ni mereka tak ada allowance, mereka tak ada gaji. Jadi mereka atas inisiatif sendiri reach out kepada stakeholders yang boleh membantu untuk mereka melaksanakan program dan aktiviti. Jadi dengan menggunakan profil diri mereka sebagai ahli Parlimen Belia, mereka mampulah untuk mendapatkan networking yang baik. Itu salah satu daripada
kata garapan yang membanggakan kami lah di peringkat kementerian. Wah, itu dia pelbagai sebenarnya program-program yang telah pun dianjurkan. Dan kalau boleh kita kongsikan jugalah khususnya berkenaan dengan PBM membantu agenda pembangunan negara. Jadi bagaimana PBM dapat membantu belia mengharungi cabaran-cabaran yang ada mutakhir inilah, dan manfaatnya kepada ahli PBM itu sendiri apa? Sebab kita tahu ia merupakan satu inisiatif daripada mereka sendiri untuk membantu golongan-golongan ini. Dan apa sebenarnya manfaat yang mereka dapat daripada perkara ini? Okey, kalau kita boleh kategorikan, satu bagaimana mereka membantu pembangunan belia as a whole, dan apa yang manfaat yang mereka dapat kepada diri mereka sebagai ahli parlimen. Okey. Sebagaimana saya nyatakan tadi, bila anak muda ini dilantik sebagai ahli parlimen belia, pendedahan-pendedahan yang kita sediakan untuk mereka meneroka dan menyalahkan potensi mereka sebagai pemimpin, sebagai orang kata peneraju gerakan-gerakan belia, itu mematangkan mereka untuk membawa diri, orang kata daripada sebelum tak pandai berhujah, dah pandai berhujah. Daripada sebelum tu tak ada networking, dah ada networking. Jadi segi profil diri mereka dah jadi somebody. Even kalau sekarang ni kita lihat ahli parlimen belia yang telah menjadi ahli Dewan Undangan Negeri. Macam contoh Adun Kuah, Adun di Sarawak, Adun Telian, juga adalah daripada ahli parlimen belia. So ada beberapa lagi, macam contoh hari tu di pilihan raya Melaka pun ada 2 orang calon yang bertanding, 3 orang calon yang bertanding yang juga daripada ahli parlimen belia. Jadi kita nampak dari segi apa manfaat kepada diri mereka, sebagai anak muda kan, sebagai pelapis pemimpin masa hadapan. Betul. Dan apa pula sumbangan mereka kepada rakan-rakan lain dari segi menangani isu-isu pembangunan belia. Sebagaimana saya nyatakan tadi, mereka bila berbahas, mereka akan mengutamakan usul untuk dibahaskan. Betul. Jadi dalam proses menyediakan usul tu, adalah analisa dan kajian yang ahli parlimen belia ni perlu lakukan supaya usul-usul yang diutarakan tu adalah usul yang berkualiti. Jadi di dalam 2 hari bersidang, mereka akan berbahas, dan sekiranya usul itu diluluskan, usul tersebut akan kami bawa dijadikan sebagai nota jemaah menteri dan diangkat ke kabinet. Jadi kementerian-kementerian yang berkaitan akan dapatlah input-input hasil perbahasan mereka. Dan insya-Allah kalau kementerian yang berkaitan nampak ada manfaat, maka ia akan menjadi salah satu input untuk pembangunan polisi yang barulah. Jadi apa yang kami nampak, keberkesanan daripada input-input yang diketengahkan oleh ahli parlimen belia ini memang menyumbang kepada, orang kata, menambah baik mutu dan kualiti hidup belia secara keseluruhan di negara ini. Kita dah mendengar banyak sebenarnya impak daripada penyertaan Parlimen Belia Malaysia ini kepada belia itu sendiri, bagaimana ia dari segi kemenjadian dan juga kepribadian mereka sendiri. Dan Doktor, mungkin ada dalam kalangan belia kita yang sedang menonton pada ketika ini yang tertarik dengan Parlimen Belia Malaysia ni, bagaimana cara nak menyertai dan bagaimana dari segi kaedah pemilihan daripada pihak KBS sendiri untuk memastikan pemilihannya lebih telus, lebih berintegriti dan memastikan ianya bersandarkan demografi keluarga Malaysia, Doktor. Okey, terima kasih kepada soalan tersebut. Sebagaimana saya nyatakan tadi, Parlimen Belia mereka memegang jawatan untuk tempoh 2 tahun. Cuma yang batch yang ketiga ni atas pandemik dia diganjakkan sikitlah. Sepatutnya 2019-2020. Penyertaan belia dibuka apabila adanya pertandingan ataupun pemilihan berlaku. So katalah insya-Allah tahun depan apabila dibuka orang kata promosi, mereka ini semua belia Malaysia yang berumur 15 tahun dan ke atas, 15 tahun hingga 30 tahun, 15 tahun hingga 30 tahun, boleh mendaftar di dalam sistem online, mendaftar sebagai pemilih dulu. Bila mendaftar, yang boleh mendaftar sebagai pemilih adalah 15 tahun hingga 30. Tetapi untuk bertanding sebagai ahli parlimen belia, kalau yang sekarang ni adalah 18 tahun dan ke atas lah, 18 tahun hingga 30. Jadi semua berlaku secara online. Jadi mula kena mendaftar sebagai pemilih. Jadi di kalangan mereka yang mendaftar sebagai pemilih itu, mereka mesti ada dicalonkan di kalangan mereka tu seorang pencadang, 5 orang seorang pencadang, 5 orang penyokong untuk bertanding. Jadi kata contoh ada pencadang tapi tak ada penyokong 5 orang, tak layak juga bertanding. Jadi bila dah ada nama untuk bertanding, akan dibuka tempoh kempen dan sebagainya. Jadi bila kami buka promosi
promosi untuk mendaftar nanti, saya seru kepada semua belia di Malaysia untuk take part lah. Kan? Betul. Dan bagaimana untuk memastikan pemilihan itu telus, pemilihan itu orang kata menyamaratakan peluang. Sebenarnya bila dilakukan secara online, memang sistem yang akan pilih, tidak ada campur tangan daripada mana-mana pihak. Dan setiap kota, dia ada kota lah untuk setiap negeri. Kata contoh, sebenarnya purata dan rasionya seorang ahli parlimen belia mewakili 100,000 belia di Malaysia. Jadi kata contoh, misalnya kalau negeri Selangor. Negeri Selangor kita ada kotak ataupun kerusi 25 ahli parlimen belia. Kenapa 25? Sebab di Selangor ada 2,500,000 belia. Jadi satu ahli parlimen belia, ratio dia mewakili 100,000. Jadi begitu. So that setiap negeri agihan kerusi ataupun agihan kota ahli parlimen belia ni mengikut populasi belia di negeri tersebut. Cuma katalah bila dah menang, bila dah dipilih, kita nampak ada kekurangan dari segi etnik, dari segi perwakilan Sabah Sarawak misalnya. Jadi ada tambahan lantikan menteri lah. So macam tahun ini kata ada 15 orang lantikan menteri bagi mewakili etnik orang asli misalnya. Menambahkan kota ataupun bilangan perwakilan Sabah Sarawak. Begitu juga Chinese, Indian dan sebagainya lah. Jadi dari segi orang kata nak menyamaratakan tu, kita cuba sehabis baik supaya semua diwakili lah. Itu apa yang kita laksanakan. Okey, baik doktor. Dan edisi 2022 akan bersidang di Hotel Tenera, iaitu pada 14 sehinggalah 16 Jun 2022. Jadi mengapa bukan di Dewan Rakyat, dan apa mekanisme yang di persidangan masih sama seperti di Dewan Rakyat ataupun berbeza? Bagaimana mekanismenya? Okey, untuk tahun 2022, sidang pertama ini merupakan sidang yang ke-11 lah secara keseluruhan. Proses pelaksanaannya memang dilaksanakan sama sebagaimana di bangunan parlimen lah, di Dewan Rakyat, di Dewan di Parlimen, persidangan di parlimen. Kami mendapat kerjasama yang baik. Sebenarnya rakan strategi utama pelaksanaan parlimen belia ni selain daripada Jabatan Belia Sukan Negara kami sendiri adalah pihak Parlimen Malaysia lah, daripada penglibatan speaker, timbalan speaker, setiausaha Dewan Rakyat dan the whole pentadbiran di pihak parlimen banyak membantu kami. Jadi semasa dilaksanakan persidangan ini nanti di Tenera Hotel, walaupun bukan di bangunan parlimen, tapi semua aturan mesyuarat, semua proses, semua orang kata penglibatan pihak parlimen juga akan turun ke Tenera lah. Ibaratnya cuma orang kata kami cuba menjadikan Dewan di Tenera itu sebagaimana di parlimen dengan aturan tempat duduknya, dan proses dan aturan mesyuarat memang exactly sama sebagaimana persidangan sebenar di parlimen. Jadi dengan bantuan daripada pihak pentadbiran parlimen, insya-Allah yang mengendalikan urusan dan proses persidangan itu juga akan dibantu oleh pihak parlimen. Okey doktor, kita melihat jangka masa panjang pasca Parlimen Belia Malaysia ini, apakah selanjutnya way forward doktor? Okey, sebenarnya sebagaimana saya nyatakan dan kongsikan tadi, Parlimen Belia ni adalah satu program yang menyediakan platform. Di Malaysia actually kalau di bawah Kementerian Belia dan Sukan, Jabatan Belia Sukan Negara ni, dia ada dua platform lah yang secara formal untuk belia menyuarakan pendapat dan idea. Kalau Parlimen Belia, dia terbuka kepada sama ada belia berpersatuan ataupun tidak berpersatuan. Tapi kalau belia berpersatuan, mereka ada saluran melalui Majlis Perundingan Belia Negara. Jadi itu lain cerita lain kali kan. Tapi kalau yang Parlimen Belia ni, kami merasakan bahawa ia perlu diteruskan sebab dia orang kata menyediakan ruang yang mantap bagi belia-belia yang mewakili rakan-rakan mereka untuk menyuarakan idea dan pendapat yang mana ianya boleh diketengahkan hingga ke peringkat yang paling tinggi di peringkat kerajaan. Jadi sayang kalau anak-anak muda ini tidak menggunakan platform ini untuk menggarapkan apa yang mereka nak, apa yang mereka rasakan trend terkini yang perlu diambil perhatian oleh pihak kerajaan. Jadi walaupun kalau sekarang ini kalau masa memula Parlimen Belia diwujudkan, pada masa tu belum lagi ada undi 18 kan. Jadi pada masa tu kita merasakan ini salah satu daripada inisiatif untuk membuka minda anak muda untuk orang kata mereka menggarap berkaitan dengan sosialisasi politik. Tapi sekarang ni bila undi 18 dah ada, jadi ini menjadi salah satu komplimen kepada proses sosialisasi politik
politik anak muda. Betul. Jadi mereka boleh melihat bagaimana penglibatan mereka di dalam platform ini boleh menyumbang kepada pembangunan negara dalam jangka masa panjang. Jadi saya rasa memang program ini memang akan diteruskan. Cuma garapannya akan dimantapkan dari segi pelaksanaan dan strateginya supaya sesuai dengan keadaan semasa. Dan akhir kata daripada doktor sendiri terhadap program ini, jadi perlunya untuk penglibatan lebih ramai lagi anak muda, khususnya berkenaan dengan program Parlimen Belia ini, supaya kita dapat mendengar suara anak-anak muda. Silakan. First, saya rasa sebagaimana akan berlangsungnya persidangan pada 14 hingga 16 hari bulan ini di Tenera Hotel, saya mengucapkan selamat bersidang kepada 153 ahli Parlimen Belia yang akan mengupas 4 usul. Mereka ni akan come out dengan usul mengikut bidang-bidang tertentu dan 4 usul terbaik akan dibahaskanlah. Jadi saya yakin garapan-garapan ini akan memberi impak yang amat tinggi kepada pembangunan belia negara. Walaupun tidak berbahas di dalam Dewan di Parlimen, tapi saya yakin mutu perbahasan dan kualiti usul yang bakal digarapkan oleh persidangan kali ini tetap mantap, tetap akan memberi impak yang bermakna kepada pembangunan negara, insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Pastinya Parlimen Belia Malaysia ini merupakan antara platform yang terbaiklah untuk golongan belia di luar sana dalam kita menyuarakan idea ke arah agenda pembangunan negara. Jadi selamat bersidang kami ucapkan kepada ahli Parlimen Belia semuanya. InsyaAllah kita akan dengar lebih lanjut lagi selepas ini berkenaan dengan ahli Parlimen Belia ini bagaimana impaknya kepada pembangunan komuniti negara. Ya, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Zainah binti Sharif selaku Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pembangunan Belia Jabatan Belia dan juga Sukan. Terima kasih banyak.